Satu inisiatif yang sangat menarik juga sebab mungkin ramai tidak tahu bahawa macam daun pegaga tu kan dia ada 1001 kebaikan yang sangat baik untuk kesihatan dan memang sangat-sangat digalakkan untuk diambil, dimakan apatah lagi untuk diusahakan secara komersial sebegini. Baik, itu antara inisiatif yang baik kepada anak muda. Dan bercerita mengenai anak muda, sekarang ni kita tidak boleh lari lah. Kalau tadi kita bawakan alternatif pertanian, pekerjaan baharu, sektor yang baharu, sekarang ini antara yang kerap diperkatakan juga satu sektor ekonomi yang terbaru, juga kejayaan terbaru adalah berkenaan dengan e-sukan, juga yang sedang diusahakan di Media Prima ini, iaitu cabaran e-sukan Media Prima Digital sepenuhnya dalam talian. Sangat berbeza, sedikit berbeza dengan apa yang sedang diusahakan sebelum ini, iaitu kejohanan sukan e-campus masuki semester yang ketiga, dan sekarang ini bersama dengan PKP, cabaran COVID-19 ini diusahakan secara digital sebenarnya. Jadi untuk berbicara dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini, kita berada di studio bersama saya adalah Cik Aiman Wafi di hujung sana, penerbit e-sukan Media Prima Digital. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih sudi bersama kami. Dan di sebelah kanan saya ini bukan calang-calang, kabarnya kapten kepada salah sebuah pasukan mewakili Malaysia lah. Dan sekarang ini sebagai seorang pemain pro dan menjadi antara analisis kepada pertandingan ini, iaitu Abdul Hakim Tajudi, pemain profesional e-sukan. Selamat pagi. Oh, ini pakaian rasminya lah. Ini official jacket kita orang. Okey, Huntsman ni memang pemburu lah. Pemburu. Alright, baik. Mungkin kita boleh mulakan dengan Cik Aiman bercerita mengenai kejohanan sukan e-campus semester ketiga ini, perbezaan daripada yang pernah dilangsungkan sebelum ini. Okey, untuk semester ketiga kali ini kita membawa sedikit pembezaan. Apa yang kita biasa buat ialah kita buat kejohanan e-sukan kampus on ground, di mana kita pergi ke kampus di setiap zon, 5 zon, iaitu zon Borneo, Selatan, Timur, zon Tengah dan juga zon Utara. Okay. So kita akan pilih satu universiti di setiap zon ini untuk kita buat on ground e-sports lah. Sebab e-sukan ni sendiri dia seperti sukan-sukan lain, dia perlu satu tempat atau zon di mana kita akan rasa feel yang macam kita tengok bola, akan ada crowd. Betul. So sebenarnya event di location itu sendiri sangat berbeza dan kita boleh rasa betapa meriahnya event tu. Yeah. Jadi disebabkan COVID-19 kali ini, apa yang ramai tidak tahu sebenarnya untuk e-sukan, bila COVID-19 berlaku, kebanyakan pertandingan-pertandingan e-sukan sebenarnya semakin mencanak naik. Sebab betul. Kebanyakan sukan perlukan on ground, perlukan padang. Tapi untuk e-sukan kita boleh bermain secara online. Jadi kami pun menggunakan approach yang sama, tapi kita buat online dan kami menerima kami menerima semakin ramai penonton di live di Facebook kami. Jadi itu salah satu daripada perbezaan lah. Tapi alhamdulillah semakin ramai yang menonton kita punya tournament ni. Yalah, apatah lagi ini lakukan dalam talian dan kemudian aksesnya boleh juga didapati dan sekarang semakin on demand lah boleh dikatakan. Betul. Hakim melihat kepada perubahan sebegini, adakah ianya sesuatu yang diraikan sebagai seorang pemain? Sebab sebelum ni kita tahu perlu pergi ke suatu kawasan, berkumpul semua pemain e-sports di sana, tapi sekarang ni dari rumah saja dengan rakan-rakan, bagaimana? Bagi saya sebagai pendapat seorang professional player, ia satu kita kena mematuhi peraturan daripada kerajaan untuk kesihatan dan juga nak mengelakkan benda-benda ini berluasa. Tapi inilah kelebihan sebagai seorang e-sport player, whereby kita boleh main secara talian lagi senang disebabkan sebab kami punya cara permainan ni secara on ground boleh main, secara online boleh main. So tidak memberikan apa-apa perbezaan. Sebab bagi kami yang main secara on ground lagi senang sebab lagi have fun lah. You guys can meet your fans, boleh jumpa supporter semua. Cuma yang memperbezakan kami main online ni just you guys cannot meet your fans, tak jumpa kawan-kawan semua. Just everything is just online. But nonetheless, feeling dia macam mana? Feeling lain lah. Macam saya baru je menjuarai kejohanan ESL COD Mobile untuk Malaysia. Cerita yang juara-juara je. Okay, tak sebab yang peliknya, ini first ever online tournament yang kita orang menang. Ini kita major event lah. Sepatutnya lepas kita orang menang tu, kita orang akan pergi wakil Malaysia ke Thailand. Tapi cancel sebab COVID-19. And kejohanan terakhir tu pun kita orang main secara online. So lepas menang tu, feeling dia rasa pelik lah. Sebab selama ni kalau compete major tournament, semua main secara on ground, which is land event lah kita panggil kan. Feeling depan menang tu mesti macam jerit-jerit. Betul. Tapi lepas menang online tu rasa macam
kaku je macam. Macam sendiri-sendiri je lah. Macam main online terlalu biasa macam kita dah menang Malaysia level ni. Okay, that's it. Okey, mungkin yang tak tahu semester 3 ni maksudnya adalah musim ketiga jugalah. Betul. Cuma dipanggil semester sebab dia campus. Betul. Bagaimana perkembangan setakat ini untuk semester 3 ini dan perancangan untuk grand final nanti walaupun di dalam talian saja? Okey, so alhamdulillah sampai semalam kita baru habis zon tengah. So kita dah halfway through the tournament and kita ada lagi satu iaitu zon timur akan berlangsung minggu ini dan grand final di following week lah. Jadi untuk grand final kami dah plan pelbagai konten di dalam. Contohnya kita akan invite influencer dan pemain industri sendiri untuk grand final sebab kita ada analyst session di mana kita akan membincangkan bukan sahaja tentang game itu tapi perkembangan industri itu sendiri. Jadi kita akan invite beberapa key opinion leader lah di dalam kita punya grand final. So untuk kita tambahkan konten dan grand final kali ini sebenarnya sebab kali ini sangat-sangat menarik sebab dah two times champion sebelum ni tak dapat pun grand final. So sekarang ni dah kebanyakan tim semakin kuat. Oh, dia dah tak layak ke grand final. So kami kita akan ada juara baru lah. Ya, kita akan menobatkan juara baru kali ni. Jadi itu sangat-sangat dinantikan oleh semua lah. Ni membabitkan pertandingan permainan apa? Permainan Mobile Legends dan Call of Duty Mobile. Okey, dua itu sahaja. Yes. Okey, mungkin ini juga soalan yang menarik kepada Hakim sebab kita faham Hakim bermula dengan konsol. Ya, betul. Dan sekarang ni kepada peranti. Betul. Telefon lah lebih mudah kan? Ya, betul. Bagaimana ada transisi tu? Mungkin nasihat kepada adik-adik yang sedang melihat ni kan sebab juara ni dan bukan calang-calang hadiah-hadiah kan? Okey, so daripada konsol atau PS4 lah saya cakap, daripada PS4 ke mobile, perbezaan dia tak ada beza sangat sebab cara pegang controller tu pun lebih kurang macam pegang phone. So tak ada perbezaan sangat. Tapi saya makan masa dalam 3 bulan jugalah lepas saya transition ke mobile untuk biasakan dengan pegangan phone sebab phone kan tak ada button untuk tekan kan. Semua kan touch screen. Kita begini kan. Kalau kat controller kan ada button boleh tekan-tekan. So macam kekok gak lah awal-awal tapi saya just tukar setting dekat phone tu macam controller. Acah-acah lah tapi kiranya sesuai dengan diri saya lah. So lepas 3 bulan tu barulah saya selesa. And sebenarnya tak susah pun sebab game yang saya main tu lebih kurang dengan game yang saya main kat konsol. So tak ada perbezaan sangat lah bagi saya. Jadi perlu ambil masa saja. Baik, minggu ini zon timur dan kemudiannya ke grand final. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Aiman Wafi, penerbit Isukan Media Prima Digital dan Abdul Hakim Tajudi, pemain profesional Isukan mewakili pasukannya 21 Huntsman. Wow, baik. Itu menarik dan pastinya juga salah seorang yang kerap memberikan pesanan lah kepada adik-adik kita kan sebab career ni juga suatu yang sedang meningkat. Terima kasih sekali lagi. Semoga berjaya kami ucapkan dan kita akan terus kepada selepas ini berhenti rehat seketika kan selepas ini ada Laksam Juadah Istimewa Pantai Timur. Kebetulan pula nak zon timur.